Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung lagi pengajian kita. Kita mulakan dengan menjawab soalan-soalan daripada pelajar-pelajar kita. Kemudian baru kita akan ambil ayat kita. Ini kita akan bahaskan surah Al-Waqiah ayat yang kelima. Pendek saja ayatnya insya-Allah ya. Tapi sebelum tu mari kita tengok apa soalan-soalan daripada pelajar kita yang bertanya. So pelajar yang pertama ni bertanya tentang maf'ulun bih. Kita tengok apa soalan dia. Tolong jelaskan tentang maf'ulun bih, pengenalan dan advance macam mana. So maf'ulun bih. Tuan-tuan ingat tak apa makna maf'ulun bih? Ingat tak apa makna maf'ulun bih? Maf'ulun bih ni maknanya yang kena buat, tuan-tuan. Yang kena buat. Contohnya macam Ali dia melihat Ahmad. So perbuatan dia apa? Dia melihat kan. Jadi yang kena lihat tu siapa? Ahmad. So Ahmad itulah maf'ulun bih. Sulaiman dia makan nasi. Perbuatannya dia makan. Apa yang kena makan? Nasi. So nasi itulah maf'ulun bih dia. So maf'ulun bih ni ialah yang kena buat. Pokok dia menimpa dahan, pokok ataupun dia menimpa rumah. Jadi perbuatannya ialah dia menimpa. Siapa yang kena timpa? Rumah. Rumah itulah maf'ulun bih dia. Itu kita secara asas dia, secara peringkat asas dia, itulah dia maf'ulun bih. Okay, kalau peringkat advance dia apa pula? Peringkat advance ni tak lain tak bukan ialah berkenaan dengan baris lah. Kalau maf'ulun bih ni apa baris dia, apa pangkat dia. Kalau tuan-tuan jumpa maf'ulun bih dekat dalam Al-Quran, so maf'ulun bih salah satu daripada tanda dia ialah dia hujung dia tu kena berbaris atas. Ataupun yang lebih tepat ialah dia kena berpangkat mansub. Biasanya kalau kalimat itu pangkat dia mansub, tanda ataupun bukti yang menunjukkan kalimat tu berpangkat mansub, hujung dia biasanya Allah akan letak baris atas. Kenapa Ustaz kata biasanya? Sebab ni kadang-kadang tidak pakai baris atas, kadang-kadang pakai tanda lain. Contohnya macam kalau kalimat tu dia maf'ulun bih tapi dia jamak muzakkar salim. Contohnya kan, di jamak tapi jamak yang salim. Ahmad dia melihat orang-orang Islam. Orang-orang Islam itu jamak tau. Kan banyak kan, plural kan. Jadi orang-orang Islam ni dalam istilah nahwu bahasa Arab kita panggil sebagai jamak. Tapi dia jamak yang ikut kaedah una atau ina. Itu kita panggil jamak muzakkar salim. So kalau jamak muzakkar salim ni dia ada dua jenis. Kadang-kadang dibaca dengan muslimina, kadang-kadang muslimuna. Muslimina, muslimuna. Jadi kalau muslimina, ya nun, kadang-kadang una, waw nun. Jadi di situ Allah pakai ina, ya nun. Kenapa ya nun? Sebab tanda yang menunjukkan kalimat itu sedang berpangkat mansub, Allah tak pakai baris atas. Allah pakai ya di situ, ya nun. Janganlah tengok ya ina, Ustaz saya nampak na tu tak baris atas. Tak, dalam jamak muzakkar salim, Allah tak pakai baris atas untuk menunjukkan dia sedang berpangkat mansub. Allah pakai ya nun. Ya lah, ya nun. Dia ya nun, waw nun, dua-dua tu ada nun. So nun tu kita tak payah bahas. Kita sebut sama ada ya ataupun waw. Nun selepas tu kita tinggalkan. Sebab dua-dua ada nun. Macam mana tuan-tuan nak jadikan tu sebagai indication? Contohnya macam semua perempuan kat situ ada 3 orang pakai tudung. Kita kata yang yang pakai tudung tu ialah kakak saya. Macam ni tuan-tuan nak tahu? Jadi kita kena kata yang pakai tudung merah. Okey, sebab tiga-tiga tu pakai tudung warna lain. Jadi samalah macam indication untuk menunjukkan di jamak muzakkar salim ialah nun, Ustaz tak boleh. Sebab dua-dua pilihan kita dua-dua ada nun. Jadi kita kena pakai huruf sebelum nun itu. Sama ada ya nun ataupun waw nun. So jamak muzakkar salim, tanda yang menunjukkan dia sedang berpangkat mansub ialah ya nun. Ya, ya. Tapi biasanya kalau bukan jamak muzakkar salim, maf'ulun bih ni biasanya Allah akan guna baris atas, kitabah. Ali dia melihat kitabah. Dia melihat, perbuatannya dia melihat kan. Yang kena lihat siapa? Kitab. Jadi kitabah. Ali dia membeli buku wa. Jadi perbuatannya dia membeli. Yang kena beli apa? Buku. Jadi buku wa kena berbaris atas. Tapi kalau maf'ulun bih dia tu merupakan jamak muzakkar salim, itu tak pakai baris atas, pakai ya. Ataupun adalah tanda-tanda lain juga selain daripada ya dan baris atas itu. Sebab tu saya kata biasanya jamak muzakkar salim dia sedang berpangkat mansub, tanda yang menunjukkan dia sedang berpangkat mansub ialah ujung dia baris atas. Ustaz, makna mansub apa? Nanti kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, soalan kita yang berikutnya, yang mana soalan ni tanya tentang apakah kelebihan ataupun apa manfaat dia selepas kita belajar bahasa Arab dengan Al-Furqan ni. Kita tengok apa soalan dia yang sebenar. Baik, apakah kelebihan yang kita perolehi setelah mengikuti kelas bahasa Arab Al-Furqan?
Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bukan kelas bahasa Arab Al-Furqan saja. Mana-mana kelas bahasa Arab pun sama saja fungsi dia. Kita ajar faham Al-Quran. Ya, kemudian dia kalau boleh bagi analogi seolah-olah macam kita ni ajar tuan-tuan bawa kereta tau, bawa pandu kereta. Kita ajar tuan-tuan pandu kereta. Tujuannya supaya tuan-tuan bila pandai bawa kereta, tuan-tuan boleh pergi kat mana-mana destination yang tuan-tuan nak. Jadi kami ni ajar macam mana nak faham Al-Quran itu berfungsi macam mana, marfu', mansub, majrur, ya, ni rujuk pada siapa. Kita ajar teknik macam mana cara nak memahami, ya. Jadi kita tak boleh bawa tuan-tuan daripada surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, tak boleh, ya. Sebab kita pun tak mampu nak layan ataupun kita tak mampu satu persatu, ambil masa yang cukup lama. So bila kita dah pandai tuan-tuan, tuan-tuan pergilah mana-mana ayat yang tuan-tuan nak faham ataupun nak tahu, macam kita ajar tuan-tuan bawa kereta. Lepas tu ada ke kita nak kena bawa tuan-tuan mana-mana, tuan-tuan nak pergi kena ikut tuan-tuan nak pergi Kelantan kita ikut Johor, tak ada kan. Jadi kita ajar tuan-tuan faham bahasa Arab Al-Quran, tujuannya apa? Tujuannya tuan-tuan faham Al-Quran. Jadi tuan-tuan pergilah mana-mana ayat yang tuan-tuan nak kaji, tuan-tuan nak tengok. So tujuannya apa? Tujuan nak faham apa yang tuan-tuan baca daripada Al-Quran. Okay, kenapa nak baca? Kenapa nak faham? Tujuannya supaya kita boleh menghayati perintah Allah. Kalau Allah larang, kita dapat keindahan untuk meninggalkan larangan Allah. Dan kalau kita lakukan sesuatu apa yang Allah Ta'ala perintah tu, kita dapat menghayati perintah tu. Kita dapat rasa ketaatan kepada Allah, dapat buktikan dekat Allah yang kita ni benar-benar beriman dan kita ni betul-betul cinta pada Allah, dengan cara kita mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah kepada kita. So tu jawapan untuk soalan tu lah. Soalan dia tadi apa? Dia tanya apakah kelebihan yang kita boleh setelah mengikuti kelas bahasa Arab Al-Furqan. Itulah dia faham Al-Quran lah. Itulah dia kelebihan dia. So tuan-tuan kalau jumpa dengan Allah dalam keadaan faham Al-Quran, dengan tuan-tuan tak faham apa tuan-tuan baca kan beza. So Al-Quran ni dia banyak kelebihan dia. So kalau tuan-tuan faham, itulah kelebihan dia sangat jauh berbeza berbanding dengan orang yang tak faham. Okey. Soalan kita berikutnya berkenaan dengan sama lebih kurang macam soalan sebelum ni, yang mana kalau kita selepas habis belajar bahasa Arab dengan Al-Furqan, adakah kita boleh selepas tamat belajar dengan Al-Furqan, adakah saya boleh memahami isi Al-Quran jika saya membaca Al-Quran tanpa terjemahan? Ya, boleh. Boleh. Selepas habis tamat belajar dengan Al-Furqan, tuan-tuan boleh faham mana-mana muka surat yang tuan-tuan baca, tapi syarat dia tuan-tuan dah hafal lah setiap kalimat tu mana apa, Kita ajar tuan-tuan teknikal. Macam ni kan contoh yang saya bagi. Saya ajar tuan-tuan memandu. Tuan-tuan pandu kereta, tuan-tuan pergilah mana tuan-tuan nak pergi. Ada tempat yang saya tak pernah pergi pun. Tapi tuan-tuan pandu kereta, tuan-tuan pergilah sendiri mana-mana tuan-tuan nak pergi. Betul ke tidak? Jadi kalau selepas tuan-tuan tahu macam mana cara nak memahami Al-Quran, tuan-tuan gunalah ilmu yang tuan-tuan telah pun pelajari tu. Okey, tuan-tuan tanya dengan saya, okey, kalau saya pakai Quran biasa Ustaz, saya tak pakai Kamus Al-Furqan ni, boleh tak saya boleh faham, buka mana-mana muka surat, boleh faham tak? Boleh, syarat dia tuan-tuan dah hafal setiap kalimat lah. Jadi selagi belum hafal setiap kalimat, pakailah Kamus Al-Furqan ni. Saya nak tanya tuan-tuan lah, tuan-tuan dulu tak ada Waze kan, masa kita muda-muda, Waze tak ada, tuan-tuan boleh pergi mana tuan-tuan nak pergi. Sekarang ni bila kita ada Waze, kita tekan, dia boleh tunjuk jalan. Habis yang kita nak buang Waze tu, buat apa kita pakailah Waze tu. Waze tu petunjuk jalan. Faham ke tidak ni? Sama macam dulu. Al-Quran ni dulu orang kena hafal lah masa sebelum ditulis zaman Rasulullah SAW. Sahabat hafal lah, kecuali yang tahu menulis tu dia tulis. Jadi selepas dia dah tulis, dia pakailah buku yang dia tulis tu. Kenapa dia nak kena hafal sendiri kalau dia lupa, betul ke tidak? Kecuali kalau tuan-tuan memang sengaja nak menghafal. So samalah macam tuan-tuan dah belajar habis dengan Al-Furqan, kita bekalkan tuan-tuan dengan kamus kan. Jadi tuan-tuan gunalah kamus ni untuk tuan-tuan faham Al-Quran tu. Sebab sekali-sekali kalau tuan-tuan jumpa Quran lain, tuan-tuan cek sini, aku ni dah boleh ke belum? Kalau lepaskan tongkat ni, macam tuan-tuan dulu belajar naik basikal kan. Sampai satu masa tuan-tuan cabut dia punya yang roda tepi tu kan, sebab dah pandai bawa. Jadi macam itulah kaedah dia. Tapi selagi belum faham, selagi belum ingat kalimat-kalimat tu, gunalah Kamus Al-Furqan ni, susah apa. So boleh tuan-tuan boleh faham, boleh baca Al-Quran yang tak ada Al-Quran biasa yang tak ada bantuan terjemahan, semua boleh. Syarat dia tuan-tuan kena hafal semua kalimat. Macam tu. Kami ajar macam mana cara nak guna, macam mana cara nak faham. So kalau tuan-tuan betul-betul dah faham, boleh lah, tak ada masalah. Itu jawapan saya lah. Okey.
Soalan kita yang berikutnya pun tak jauh beza soalan dengan soalan-soalan sebelum ni. Kita ada pelajar-pelajar baru yang banyak soalan bertanya soalan-soalan yang berkaitan Dia kata wajib ke kita kita menghafal setiap kalimat apa ni untuk kita faham. Kita tengok soalan ni sebenar. Adakah mengingati dan atau menghafal kalimat-kalimat Al-Quran itu penting untuk kita faham ayat tersebut? Adakah mengingati atau menghafal kalimat-kalimat? Baik, tuan-tuan ya memang tuan-tuan menghafal setiap kalimat tu sebenarnya pentinglah untuk kita faham ayat tu. Kalau kita tak tahu makna apa, macam mana kita nak faham? Betul kan? Cuma bezanya ialah kita orang Melayu ni ada kelebihan yang Allah Taala bagi. Kelebihan yang pertama ialah tuan-tuan boleh baca Quran. Tuan-tuan ada asas yang kuat dalam bahasa Arab. Sebab katalah kita tak nak ambil bahasa Arab Quran, kita ambil bahasa Mandarin. Kalau tuan-tuan boleh baca dalam bahasa Mandarin, cuba tuan-tuan bayangkan betapa kuatnya asas tuan-tuan untuk memahami bahasa Mandarin tersebut. So tuan-tuan boleh baca Al-Quran. Maknanya asas tuan-tuan dalam memahami bahasa Arab memang cukup kuat. Itu yang pertama. Yang kedua dia, kalimat-kalimat Arab ni dia ada banyak persamaan dengan bahasa Melayu. Ada 2,000 lebih bahasa Melayu. Jadi sebab tu menyebabkan tuan-tuan akan cepat ingat. Dan yang ketiga, kelebihan pada orang Melayu lagi apa tahu? Allah ulang kalimat yang sama. Allah tak gunakan kalimat-kalimat bombastik dekat dalam Al-Quran ni, kecuali dalam surah-surah tertentu yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuatan bahasa dia yang kita memang tak boleh lawan. Itu lain cerita. Tapi tak banyak pun. Dalam juzuk 30 tu adalah beberapa ayat, beberapa surah yang macam tu. Tapi generally, dari Quran daripada surah Al-Baqarah sampai habis, dia banyak kalimat yang sama Allah recycle. Tapi selepas Allah Ta'ala cantumkan, walaupun recycle, tapi bahasa dia tu jadi bahasa yang cukup kuat. Dan very precise kalimat yang dipilih oleh Allah. Itu kelebihan Quran, kita memang tak boleh tanding. Quran ni bukan syair, tuan. Quran bukan syair. Quran ialah zikir yang Allah Ta'ala turunkan untuk menjadi peringatan pada kita. Dia berbeza, dia bukan syair. So Al-Quran ni dia beza. So kalau tuan-tuan hafal kalimat tu, yes, itulah caranya untuk tuan-tuan faham ayat tu. Cuma kelebihannya ialah seperti mana yang saya sebut tadi, 3 tu. Tuan-tuan boleh baca dalam bahasa Arab, tuan-tuan kalimat yang sama dalam bahasa Melayu tu ada banyak, ada 2,000 lebih perkataan yang sama. Yang ketiganya Allah Ta'ala ulang-ulang kalimat yang sama. So tak ada masalah untuk tuan-tuan ingat kalimat-kalimat tersebut. Tuan-tuan dah lama baca, dah biasa sebut, cuma tak tahu makna kan. So kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, tak lama jumpa kalimat yang sama 2-3 kali, insya-Allah tuan-tuan akan ingat kalimat-kalimat tersebut. Kita berikutnya ialah berkenaan dengan ma. Seperti mana yang tuan-tuan tahu, ma ni ada 3 jenis kan. Ma isim mewakili, ma isim mewakili ni isim mausul. Orang pelajaran pengajian lama dia kata isim mausul. Isim mausul ni ialah isim mewakili dalam pengajian kita, dan terjemahan yang sesuai untuk isim mausul mewakili ni apa yang. Saya bawa beg ke sekolah, apa yang saya bawa itu telah hilang. Jadi apa yang tu dia mewakili beg. Itu isim mausul. Yang kedua ialah isim tanya. Terjemahan yang sesuai dalam bahasa Melayu ialah apakah. Apakah? Isim tanya. Isim tanya. So itu yang jenis yang kedua. Jadi yang ketiga bukan isim, dia haraf. Dia haraf nafi. Haraf nafi. Tidaklah. Biasanya dia akan menafikan sesuatu yang telah berlaku fi'il madhi. So telah tidak ia ataupun tidaklah ia, itu maksud dia. So dia ada 3 jenis ma. Ejaan sama, sebutan sama, rupa pun sama. So soalan pelajar kita ni ialah berkenaan dengan ma tersebut. So dia tanya dengan kita, untuk perkataan ma, selain daripada melihat makna, ada atau tidak formula secara teknikal untuk kita kenal sama ada ma tersebut isim tanya atau isim mewakili atau haraf nafi. Ini yang saya sebut tadi. Dia ada 3 jenis ma. Isim tanya atau isim mewakili ataupun haraf nafi. So memang ada kalimat-kalimat tertentu yang kita boleh bezakan melalui tanda teknikal. Contohnya la tu tidak kan. Jadi ada la nafi, ada la nahi. La nafi ni makna terjemahan tidaklah. Tapi kalau la cegah ataupun la nahi ni jangan. Jadi di situ kita boleh tahu dia la jangan ataupun la nafi melalui kalimat selepas dia. Sebab kalau la jangan ni kerja dia menjazamkan fi'il mudhari'. Itu untuk kalimat la lah. Tapi kalau untuk kalimat ma ni saya rasa tak ada. Saya rasa tak ada, dan dia kita boleh kena tengok melalui makna dia lah. Tak adalah susah sangat pun. Ni kita tengok makna dia lah, sesuaikanlah. Ma ada 3 kan. Kalau tuan-tuan tengok dalam kamus ada problem sikit lah. Kalau tuan-tuan tak tahu makna dia, tuan-tuan pergi tengok dalam kamus biasa. Kalau dalam kamus biasa, tuan-tuan kena cari huruf mim lah kan. Sebab
Kamus ni biasa dengan huruf alif, kemudian ba 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 ta 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 ta, ta. Kalau nak cari ma ni kena cari huruf mim kan. Jadi cari mim alif ma. Bila tuan-tuan jumpa ma dalam kamus, dia akan bagi ketiga-tiga terjemahan. Dia akan bagi ma maknanya apa yang, dia akan bagi juga ma maknanya apakah, dan ma yang ketiga dia akan bagi tidaklah. Jadi ada tiga-tiga. Cuma persoalan dia, tuan-tuan tengah baca ayat ni, ayat Quran ni, kemudian tuan-tuan jumpa ma. Tuan-tuan nak tahu ma ni, ma yang mana satu ni? Ma tidaklah ke, ma apa yang ke, ma apakah ni, ma apa ni? Kalau tuan-tuan tak ada terjemahan dekat bawah ni kan. So kalau dalam kamus Al-Quran, selesailah masalah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok bawah tu kan ada terjemahan ni. So tak ada masalah. Apa ni, kalau tanya dengan saya adakah tak ada teknikal? Saya rasa tak ada. Saya rasa tak ada. Selain daripada makna, kita susah nak differentiate antara ketiga-tiga jenis tersebut. Soalan kita berikutnya, soalan ni saya tak tahu kenapa pelajar ni tanya. Cuma apa ni? Cuma soalan ni saya rasa dia tak begitu relevan lah. Tapi kita ra'i jugalah dia bertanya kan berkenaan dengan surah Fatihah. So ditanya soalan kita, dalam surah Al-Fatihah ada berapa rangkap jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Apa makna rangkap tuan-tuan? Rangkap ni maknanya rangkap lah. Kadang-kadang dalam satu ayat tu ada 2 rangkap, kadang-kadang ada 3 rangkap. So dia kata dalam keseluruhan surah Fatihah dia ada berapa rangkap? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Tuan-tuan, soalan macam ni tak payah tanya. Soalan ni tak relevan pun. Macam tuan-tuan tanya, dalam surah Al-Baqarah ada berapa rangkap macam ni. Dan kalau tuan-tuan tahu pun ada berapa rangkap, apalah perlunya? Apalah kebaikannya? Kecuali kalau tuan-tuan tanya ustaz, dalam ayat yang kedua, dalam rangkap yang pertama, kenapa dia berada depan? Itu soalan tu boleh saya kata dia ni merupakan apa? Dia merupakan mubtada ke ataupun badal dengan kalimat lain ke? Apa makna badal ustaz? Saya boleh jelaskan. Apa makna mubtada? Saya boleh jelaskan. Tapi kalau tanya soalan ustaz, dalam surah Fatihah tu semua ada berapa huruf mim? Kalau tahu pun berapa huruf mim, apa kejadah? Dalam surah Fatihah tu ada berapa rangkap daripada awal sampai habis ustaz? Tuan-tuan nak tahu rangkap ada berapa rangkap ni cari sendirilah, cari sendiri. Dia ada 7 ayat, rangkap berapa? Ada ayat tertentu yang ada boleh pisahkan dengan 2 rangkap. Tengoklah makna dia tuan-tuan. Saya tak tahulah kenapa dia tanya soalan ni, dan apa ni? Tuan-tuan jangan tanya ustaz macam itulah, kesian ustaz ni. Dia ada banyak kerja lain untuk bantu pelajar-pelajar untuk memahami apa yang makna ayat contohnya, ataupun apa hukum yang boleh diambil daripada ayat tertentu. Kenapa kalimat di baris depan, kenapa kalimat di baris atas, kalau kalimat tu baris atas kerana dia maf'ulun bih, apa makna maf'ulun bih? Yang itu kita jawab tu munasabahlah. Ini kalau tanya ustaz, ada berapa huruf ta dalam surah Fatihah? Apa lagi jadah? Ada berapa rangkap semua daripada surah Fatihah daripada awal sampai habis? Saya rasa soalan tu cari sendirilah, cari sendiri, dan jangan tanya soalan ni tuan-tuan. Tak relevan soalan itu. Jangan asal tanya je. Biar tanya soalan yang boleh bagi manfaat pada orang dan bagi manfaat pada saya sendiri pun dapat manfaat pada jawapan tu nanti, insya-Allah. Okey. Soalan kita berikutnya ialah berkenaan dengan pelajar ni tanya tentang tentang tiga jenis perkataan, bukan 3 jenis perkataan, tentang tiga keadaan, tentang 3 keadaan yang selalu kita jumpa dekat dalam Al-Quran. Apakah baris dia ataupun apa baris asas dia? So nanti kita tengok apa kalimat-kalimat yang dia nak tanya. Okey, yang pertama ialah mubtada. Apakah baris asas untuk mubtada? Dan apakah baris asas untuk khabar? Yang ketiga, apakah baris asas untuk mudhafun ilaih? So bagi saya peluang jelaskan satu persatu. Yang macam ni seronoklah saya menjawabnya. Adalah faedah dia. So apa makna mubtada? Mubtada maknanya ialah permulaan, permulaan. Mubtada. Tuan-tuan pernah dengar perkataan bid'ah? Bid'ah dia ambil sumber yang sama dengan perkataan mubtada, iaitu permulaan. Kan orang bid'ah dia memulakan sesuatu amalan ibadat yang tersendiri kan, yang Allah Taala tak suruh Rasulullah. Itu kita panggil itu bid'ah kan. Jadi mubtada ni dia daripada sumber perkataan sama ialah pemula. Kalau dalam kelas kita tak panggil mubtada, kita panggil subjek, subjek dan khabar. Okey. Kalau contoh ayat untuk mubtada ni macam Ali, seorang budak yang bijak. So kalimat ataupun rangkap yang dimulakan dengan kalimat isim, tak kira lah Ali ke, kerusi ke, meja ke, burung ke, asalkan kalimat tu kalimat isim, rumah ke, matahari ke, Allah ke, tak kira lah.
Jadi kalimat yang pertama tu itu kita panggil mubtada ataupun subjek, ataupun benda yang sedang kita ceritakan, atau orang yang sedang kita ceritakan, objek yang sedang kita ceritakan, subjek yang sedang kita ceritakan. Sebab tu saya lebih cenderung untuk guna perkataan sebagai subjek. Lebih senang saya jelaskan pada student saya. Jadi kalau kalimat itu merupakan subjek, dia kena bagi depan kat ujung. Contohnya Allah, dia maha besar. Allahu Akbar. Jadi kalau ditanya Allahu, kenapa bagi depan Allahu tu? Kenapa tak baca Allah atau Allahi? Sebab dia adalah mubtada. So baris asas untuk mubtada dia kena marfu', dia kena bagi depan. Okay, yang kedua dia kata khabar. Khabar pun bagi depan juga. Contohnya Ali bijak. Ali seorang budak yang bijak. So ayat yang kita baca tu Ali bijak. So Aliyu bija'u. Bijak pun kena bagi depan juga. Jadi kenapa bijak tu bagi depan? Sebab dia khabar. So baris asas untuk mubtada pun bagi depan, baris asas untuk khabar pun bagi depan juga. Walaupun kedua-duanya tuan-tuan tengok bari depan aliyu bijau, tapi penyebab dia dapat bari depan kedua-dua tu adalah berbeza. Dia berbeza. Ali dapat bari depan sebab dia mubtada, bijau dia dapat bari depan sebab dia khabar, sebab dia khabar. Jadi khabar dengan mubtada ni dua-dua baris asas hujung dia kena bari depan. Yang ketiga ialah mudhafun ilaih. Dia mudhafun ilaih ni dia termasuk dalam dua isim berpasangan, tuan-tuan. Contohnya macam baju sekolah. Ali dia cuci baju sekolah. So baju sekolah tu, Ali dia cuci baju sekolah. So baju sekolah tu dua isim berpasangan. Mudhafun ilaih ni ialah isim yang kedua, baju sekolah. Ali cuci baju sukan. Sukan tu ialah mudhafun ilaih. Ali cuci baju mak. Mak tu mudhafun ilaih. Dia kalimat isim yang kedua menjelaskan tentang baju siapa tu. Kata Ali dia cuci baju sekolah. Dia bukan cuci sekolah, dia cuci baju kan. Tapi sekolah tu kena ada dekat dalam ayat tu untuk jelaskan kepada orang yang bertanya. Contohnya mak tanya, mak Ali cuci baju apa? Jadi Ali tu kalau dia tak sebut sekolah, mak dia tak dapat jawapan lah. Ali kata saya cuci baju sekolah. Kalau Ali kata saya cuci baju, yelah mak tanya cuci baju apa? Saya cuci baju. Iyalah baju apa? Dia kena tambah satu perkataan kat ujung tu, baju sekolah ke, baju besar ke, baju kecil ke, baju sukan ke, baju kerja, dia kena tambah satu perkataan. Jadi yang ditambah tu kita panggil mudhafun ilaih. Jadi katalah Ali dia cuci baju al-sekolahi. Jadi baris asas untuk mudhafun ilaih kalimat yang kedua tu ialah baris bawah. Baju al-sekolahi. Kalau baju sukan, Ali dia cuci baju al-sukani, kena baris bawah. Baju Ali dia cuci baju emai, baju adi. Jadi mudhafun ilaih, kalimat isim yang kedua tu dia baris asas dia ialah baris asas dia ialah baris bawah. So tu tiga soalan. So mubtada kena baris depan, khabar kena baris depan, mudhafun ilaih baris asas dia ialah baris bawah. Kepada soalan yang berikutnya, pelajar ni tanya soalan yang sama yang telah ditanya oleh pelajar lain, tapi saya tak kisah untuk jawab banyak kali, 100 kali pun tak apa. Sebab perkara ni wajib dan bukan perkara ni ialah perkara yang penting, perkara yang perlu ditanya. Kalau selagi tak tahu, tanyalah. Hari tu ustaz cakap saya tak dengar, tak apalah, kali ni awak tanya, dan ustaz tak akan jemu untuk jawab soalan-soalan sebab soalan-soalan penting. So pelajar ni tanya, ustaz, kenapa mula-mula kita belajar bahasa Arab? Terutamanya dengan Al-Furqan, kita mesti kena tahu isim, fi'il dan haraf. Nanti kita tengok soalan sebenar daripada pelajar ni. Dia kata, kenapa kena belajar isim, fi'il dan haraf dan ganti nama diri dulu sebelum dalam pengajian Al-Furqan? Okey, dengar. Sebenarnya bukan dalam pengajian Al-Furqan saja, dalam semua pengajian bahasa Arab benda yang sama juga. Tapi dia tidak menjelaskan seperti mana yang kita jelaskan. Okey, kenapa? Mana-mana sistem pun sama saja, dia akan ajar tentang tiga itu saja. Isim, fi'il, haraf. Isim, fi'il, haraf. Okey, kenapa kita kena tahu? Okey, dalam Al-Quran ni tuan-tuan, dia takkan lari daripada perbahasan, takkan lari daripada tiga jenis perbahasan itu saja. Sama ada kita bahaskan tentang isim, atau kita bahaskan tentang fi'il, atau kita bahaskan tentang haraf. Jadi kita kena kenal dulu. Selepas kita kenal ketiga-tiga jenis tu, baru kita boleh pecahkan kepada perbahasan yang lebih panjang. Contoh ni, itu perkara paling asas. Contohnya macam, katalah apa tuan-tuan nak belajar, saya nak, tuan-tuan kerja dengan saya contohnya, saya nak ajar tuan-tuan cat rumah. Jadi perkara pertama yang saya kena jelaskan pada tuan, ni tongcat ni tongcat. Okay, yang ni kedua ni, ini bros tau, ni bros. Okay, yang ketiga ni ialah rumah yang kita nak cat, dinding. Ni dinding yang kita nak cat. Jadi tiga komponen tu yang wajib kena ada. Jadi bahasa Arab ni tiga komponen tu je ada. Isim, fi'il, haraf. Dalam Quran kita buka lah daripada awal sampai habis.
Jadi selepas tuan-tuan tahu, okey ni cat. Jadi barulah ustaz boleh jelaskan, okey cat ni kalau dinding macam ni kita ambil suku je, lepas tu kita campurkan dengan sedikit pencair ke apa ke kan. Lepas tu kalau kita nak color, daripada cat tu perbahasan tu akan panjang. Okey, kalau lepas tu kita pergi pula, kita jumpa pula tentang apa tu berus kan. Jadi ustaz kata okey, berus ni kalau tempatnya tinggi kita kena pakai apa tu dia punya kayu untuk bantu kita capai di tempat. Kena jelaskan. Kalau dinding macam ni kena pakai berus yang macam ni macam tu. Lepas tu okey, lepas tu kita cerita pasal permukaan lah. Jadi isim fi'il harf sama tuan-tuan Kalau tuan-tuan belajar daripada sistem yang pertama, ustaz kena jelaskan kenal dulu tiga-tiga tu. Lepas tu bila tuan-tuan kenal je kalimat isim, fi'il harf dah kenal, okey, kita pergi kepada peringkat kedua, okey, isim. Isim kan, tadi dah kenal macam mana nak jumpa isim, dah tahu tu isim ustaz. Jadi ustaz jelaskan, isim ni sebenarnya dia ada dua jenis. Dia ada jenis yang tak boleh ubah-ubah baris, itu kita panggil isim yang mabni. Kemudian jenis yang kedua isim yang mu'rab, yang boleh kita ubah-ubahkan baris hujung dia. Contohnya Allahu, Allahi, Allaha boleh ubah-ubah baris hujung. Lepas tu isim-isim yang apa ni, isim-isim yang tidak boleh diubah-ubah baris ni kita panggil dia isim yang mabni tu kan. Dia ada macam-macam jenis, ada isim tanya, ada isim dia perbahasan dia panjang. Okay, fi'il pula, bila kita jumpa fi'il, ustaz akan pecahkan perbahasan tentang fi'il tu. Dalam Quran dia ada 3 jenis saja, isim, fi'il, harf. Jumpa fi'il kena cari apa ganti nama diri, rujuk pada siapa, dah ada nama maf'ulun bih. Kalau jumpa harf ustaz, kalau jumpa harf kena cari apa gelaran dia dalam ilmu nahwu dan apa fungsi dia dekat dalam ayat. Kadang-kadang ada harf penegasan, contohnya inna, sesungguhnya ustaz. Ini harf penegasan. Yes. Fungsi dia apa? Fungsi dia menegaskan sesuatu yang Allah Taala nak tegaskan dekat dalam ayat macam tu. Ataupun ini harf penyambung cerita ustaz. Fungsi dia apa? Fungsi dia menyambung cerita lah. Itu peringkat yang kedua. Dan peringkat ketiga kita pecahkan lagi. Tapi walau besar mana pun kita pecahkan, punca dia daripada isim fi'il harf itu juga. Jadi sebab tu first mesti kena tahu pisahkan isim fi'il harf tu dulu. Barulah boleh kita pergi kepada yang lebih besar daripada selepas dari pecahan. Faham tak tuan-tuan? Ganti nama diri. Kenapa kita kena tahu? Yes, sebabnya dalam isim itu sebenarnya itu kedua. Tuan-tuan kena tahu ganti nama diri itu kedua. Yang pertama ialah isim fi'il harf dah kenal. Dan ustaz baru masukkan dalam isim dan fi'il ada ganti nama diri tersembunyi dekat dalamnya. Macam tu. Jadi kenapa kena tahu? Sebab itulah asas dia. Kalau tuan-tuan tak tahu benda tu, macam mana tuan-tuan nak pergi dengan lebih detail? Macam mana tuan-tuan nak pergi dengan lebih jauh? Jadi itu antara benda yang wajib kena tahu dulu. Dalam sistem Al-Furqan lah. Kalau dalam sistem lain benda tu dia nak ajar kemudian, ustaz pun tak tahu dia nak ajar apa. Isim fi'il harf juga kan? Takkan dia nak ambil berkenankan isim tu, dia bagi pelajaran peringkat ketiga pada peringkat hari pertama awak belajar, kan susah kan? Dia kena kenal dulu. Kenal dulu baru boleh perbahasan tu jadi lebih dalam macam tu. Dan pelajar kita yang berikutnya ialah berkenaan dengan badal. Dia minta ustaz jelaskan apa makna badal. Badal, apa dia badal ni? So nanti kita tengok soalan dia yang sebenar. Alright. Mohon jelaskan tentang maksud badal. So badal ni nanti ustaz jelaskan tentang pengenalan dia dan tentang advance. Tentang advance. Apa dia badal? Badal. Tuan-tuan pernah dengar perkataan badal haji tak? Badal haji. Badal ni kan tukaran. Badal maknanya tukaran. So badal haji tu tukaran haji lah kan. Selalu kalau misalnya kata mak ayah dah meninggal, jadi anak-anak dia buatkan haji untuk dia kan. Jadi itu yang kita panggil badal. Ataupun kita minta ustaz-ustaz ataupun sesiapa pelajar-pelajar dekat Mekah ke, pergi buatkan haji untuk mak kita. Itu kita panggil badal haji. So badal ni maknanya ialah tukaran. Okey, dalam ilmu nahwu Al-Quran, dia kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang dia berada dalam kedudukan badal. Jadi bila tuan-tuan dengar aja badal tu tukaran, tuan-tuan terus tahu, agaknya ni badal ni dia tukarkan kepada kalimat lain kan. Okey, apa maksud tukar? Itu yang kita nak jelaskan. Okey. Senang kan kalau kita guna istilah Melayu, sebab tu saya nak tuan-tuan semua belajar bahasa Arab dengan Al-Furqan supaya mudah faham bahasa Arab Al-Quran insya-Allah. So badal ni tuan-tuan, ni peringkat asas. Sekejap lagi kita cerita advance. Advance mesti cerita pasal baris lah. Okey. Badal ni dia ialah tukaran sebanding sebenarnya. Dia tukaran sebanding. Dia sebanding dengan kalimat yang ditukarkan. Sebab tu kita panggil dia badal. Kalau contoh yang mudah yang ustaz selalu berikan pada pelajar ialah saya berjalan dengan Ahmad. Contohnya saya berjalan dengan Ahmad. Adik saya si Ahmad tu. Jadi adik saya dia tu. So adik tu ialah badal kepada Ahmad. Nampak? Dia sebanding. Adik tu juga Ahmad, Ahmad tu juga adik. Sebab tu kita panggil dia sebagai badal.
Jadi ataupun kalau dalam Quran ni yang mudah dalam surah Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi itu badal kepada kalimah Allah. Alhamdulillahi, segala puji untuk Allah, kan? Kemudian Rabbi al-alamin, iaitu dia itu adalah Rabbi al-alamin, yang memelihara sekalian alam. Jadi Rabbi itu dia ialah badal kepada Allah itu. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani pun badal kepada Allah juga. Maliki Yaumiddin. Maliki itu pun badal kepada kalimah Allah juga. Itu kita panggil badal. Jangan tuan-tuan semua tuan-tuan main bedal kata badal je, bukan. Ini dalam Fatihah tu je. Tuan-tuan jangan nak kaitkan dengan yang lain-lain. Tuan bagi faham dulu. Okey. Sekarang ni badal artinya ialah tukaran sebanding. Kalau alhamdulillah segala puji untuk Allah, iaitu Rabbi al-alamin. Sebanding tak Rabbi dengan Allah? Kan yang sama, individu yang sama, iaitu Allah Tuhan kita yang Maha Agung tu, dia juga Rabbi. Dia juga Allah. Kemudian Maliki Yaumiddin, Maliki yang memerintahkan, yang minta, atau Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, kan dia juga Allah juga Ar-Rahman, kan? Kemudian Maliki Al-Malik, Maliki Yaumiddin, Malik tu raja yang merintah pada hari pembalasan. Allah juga, kan? Jadi sebab tu kita panggil dia badal. Okey, itu dari sudut makna lah, asas dia lah. Okey, secara advance lah, nak belajar benda advance pula kena cerita pasal baris. Baik, badal ni apa baris dia? Okey, baris dia ialah dia follow kepada baris kalimat yang pertama. Kalau ada 5 badal macam tadi tu, kan, kalau ada 3 badal ke 4 badal, dia akan follow kalimat yang asal-asal tu. Contohnya, saya berjalan dengan Ahmad. Okey, Ahmad tu, kan, adik saya dia tu. So adik tu badal kepada Ahmad. Kalau Ahmad tu baris bawah, kan, Ahmadi, adik saya dia tu. Adik saya dia tu. Kemudian ada lagi suami kawan saya. Dia adik saya kahwin dengan boleh, kan? Kawan saya dia kahwin pula kebetulan dengan adik saya, kan? Suami kawan saya. Orang yang sama juga. Ataupun siapa lagi? Penghulu kampung. Penghulu kampung ni. Selagi cerita pasal orang yang sama tu dan dalam kedudukan nahu dia merupakan badal, dia follow baris kalimat yang pertama. Itulah badal. Faham tak? Jadi badal ni tak banyak sangat dalam Al-Quran sebenarnya. Jadi kadang-kadang ada kekeliruan sikit-sikit. Ada ulama yang berbeza pandangan. Mungkin ni badal, ataupun ada ustaz lain kata saya rasa ni bukan badal. Ini mungkin sekian. Tapi boleh bincang lah. Benda tu semua adalah perkara yang boleh kita bincangkan lah dalam hal teknikal. Tak adalah risau sangat. Yang penting faham ayat dia sebenarnya. Kalau berkenaan dengan baris, itu boleh kita sembang, boleh kita bincang. Jangan kalut-kalut, jangan gaduh-gaduh sudah. Okey. Soalan yang berikutnya berkenaan dengan asas kalimat-kalimat Arab. Asas kalimat-kalimat Arab. So sebenarnya saya ni jawapan pertama saya ialah wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi cuma pandangan saya berdasarkan daripada apa yang saya telah lalui lah. Saya pun mengajar dah lama juga, dah 20 tahun. Jadi ini berdasarkan pandangan saya lah. Wallahu a'lam. Kalau tuan-tuan tak nak setuju pun tak apa. So soalan pelajar ni, kita tengok soalan dia yang sebenar. Tuan-tuan tak tahu pula apa soalan sebenar ni, kan. Benarkah setiap perkataan bahasa Arab hanya berasal dari 3 huruf saja? Ni soalan ni. Benarkah semua kalimat bahasa Arab asal dia daripada 3 huruf saja? Jalasa, dia telah duduk. Kataba, dia telah tulis. Akala, dia telah makan. Adakah semua kalimat berasal daripada 3 huruf ni? Jawapannya ya. Jawapannya ya di satu sudut, tapi di sudut yang kedua tu saya tak tahu. Ini yang saya tahu. Semua kalimat-kalimat ni, saya nak kata semua tu biarlah saya berlapik sikit lah. Setahu saya kebanyakan daripada kalimat ni saya berlapik, saya tak nak kata semua. Tapi kebanyakan yang saya pernah jumpa, kalimat-kalimat Arab walaupun ada huruf-huruf tambahan, dia asalnya mesti 3 huruf asas dia. 3 huruf asas. Macam jalasa, dia telah duduk. Tapi ada kalimat majlis. Majlis ni majlis bahasa Melayu pun majlis, kan. Ataupun qari makruh. Asal perkataan qara'a aje, 3 qara'a. Kemudian dia boleh jadi qari, boleh jadi makruh boleh jadi apa? Qiraah, boleh jadi qiraah. Ada macam-macam. Daripada kalimat asal, katalah kalimat tu asalnya baca, baca, qara'a, dia telah baca. Dia boleh jadi si pembaca, dia boleh jadi yang dibaca, dia boleh jadi tempat baca, alat baca, masa baca, tu semua ada. Dia asal kalau dalam bahasa Arab dia mesti qara'a, qaf, ra, hamzah tu mesti ada. Jadi
kebanyakan yang saya jumpa kalimat Arab memang dia akan berpunca daripada 3 huruf saja. Okey. Tapi kalau kalimat-kalimat yang merupakan nama khas kepada sesuatu benda, nama khas kepada sesuatu benda, yang itu saya tak pasti. Saya rasa tak. Contohnya macam nama-nama orang, nama khas kan, nama khas. Ataupun nama kalimat-kalimat tempat dalam bahasa Arab, kalimat tu ni nama tempat tapi kat negara Arab, orang Arab sebut. Jadi adakah dia berasal daripada 3 huruf saja? Yang tu yang saya tak pasti. Saya rasa tidak. Kalau nama orang, macam Akashah contohnya. Kalau tuan-tuan eja Akashah banyak tu tahu. Huruf dia. Asal Akashah tu perkataan daripada perkataan apa? Yang tu saya tak tahu. Ataupun Aisyah. Aisyah tu asal perkataan dia daripada perkataan apa? Ataupun Zainab. Zainab. Sampai 5 huruf ataupun 4-5 huruf. Asal perkataan Zainab daripada perkataan apa? Jadi kalau tanya saya, adakah kalimat Arab berasal daripada 3 huruf? Jawapan saya ya. Untuk kalimat-kalimat yang berasal daripada kalimat perbuatan. Kalau daripada perbuatan duduk, tempat duduk, masa duduk, alat duduk. Alat duduk kita panggil kursi kan. Kursi itu sendiri, dia asal daripada perkataan apa? Kursi. Kita tak tahu. Itu nama khas untuk kursi. Jadi kita tak tahu kursi itu asal dari perkataan apa. So, kalau tanya saya, ya, memang asal daripada 3 huruf ialah kalimat-kalimat yang berasal daripada kalimat perbuatan. Tapi kalau selain daripada itu, wallahu alam, cuma rasa saya tidak. Ada kalimat-kalimat yang dia memang asal-asal dia ada 5 huruf dalam ejaan dia, ada 4 huruf dalam ejaan dia, macam itulah. So itulah yang saya mampu untuk jawab pada pelajar kita ni. Tuan-tuan, kita masuk pada ayat kita, yang mana pada ayat hari ini kita akan bahaskan ayat yang kelima daripada surah Al-Waqi'ah. Nanti jadi kita share screen. So ayat dia berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bussatil jibalu bassa. Okey. Wa bussatil jibalu bassa. Tu ayat dia. Wa dan bussat. Bussat sebenarnya ia telah dihancur-leburkan, dihancur-hancurkan, dihancur-lumatkan al-jibalu. Gunung ganang itu, dia telah dihancur-lumatkan bassa dengan sehancur-hancurnya. Nanti kita share screen untuk ayat ni supaya tuan-tuan boleh nampak dengan lebih jelas. Ni ayat dia. Wa bussatil jibalu bassa. Wa bussatil jibalu bassa. Sebentar. Wa bussatil jibalu bassa. Dan bussat maksudnya dan ia telah dihancur-leburkan, hancurkan. Al-jibalu maknanya gunung ganang, bassa dengan sehancur-hancurnya. Baik tuan-tuan, ni tak lari daripada cerita tentang waqiah. Waqiah maknanya apa tuan-tuan? Satu masa yang menunjuk kepada hari kiamat. Ni. Jadi Allah Taala sebut tentang hari kiamat. Macam-macam Allah Ta'ala sebut sebelum ni yang kita dah bahaskan. Jadi hari ni sampailah kepada perkataan Allah, wa bussatil jibalu bassa. Ni ayat ni, wa bussatil jibalu bassa. Baik, satu benda yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, bila kita baca Quran, kita janganlah anggap Quran ni semacam angin lalu saja. Kita jangan tengok Quran ni macam angin lalu. Macam bila kita sebut ayat Quran, tak ada apa-apa pun yang terjadi dekat dalam hati kita. Bila orang bacakan ayat Quran, macam tak ada apa-apa pun terasa dalam jiwa kita. Sedangkan benda tu sangat besar. Jadi benda ni kita dah biasa, jadi kadang-kadang kita tak perasan. Tuan-tuan, wa bussatil jibalu bassa ni sebenarnya adalah satu ayat yang besar, tuan-tuan tahu tak? Ayat yang cukup kuat, yang perlu kita renung, yang perlu kita perhatikan. Sebab apa? Ini menceritakan tentang satu masa yang kita sebut sebagai kiamat. Tapi di sini Allah Ta'ala gelarkan dia dengan panggilan Al-Waqi'ah. Waqi'ah ni maknanya satu cerita peristiwa masa. Satu peristiwa, satu masa. Jadi maksudnya ada al kan? Maknanya masa bila? Masa hari kiamat. Jadi salah satu daripada perkara yang terjadi pada waktu tersebut, Allah Ta'ala sebut, wa bussatil jibalu bassa. Bussat sebenarnya telah dihancur leburkan. Bukan keropok tuan-tuan. Hancur lebur ni bukan kereta, bukan keropok, bukan rumah, gunung. Jadi Allah Ta'ala sebenarnya, kenapa Allah Ta'ala tunjuk kat kita ni? Kenapa Allah Ta'ala tak sebut benda kecil-kecil, dia sebut gunung? Sebab Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuatan dan kekuasaan ni. Jadi pada hari kiamat tersebut, kalau kita rasa kita kuat setara mana, Allah Ta'ala kata pada hari tu, gunung tu Allah Ta'ala hancur leburkan, tak?
Hancur leburkan, jadikan dia macam apa, debu tau. Gunung tau, gunung tau, gunung, bukan kopok tau, gunung. Jadi wabussatil jibalu basa. Dan dihancur lepurkan, dihancur lumatkan gunung bukan gunung ganang. Semua gunung yang tuan-tuan kenal, semua gunung yang tuan-tuan pernah dengar, semua tu gunung yang tuan-tuan pernah tengok ke tak pernah tengok ke, gunung tu nanti Allah Ta'ala akan hancur leburkan. Dan bumi ni akan jadi rata balik dan Allah gantikan kita berada di bumi yang baru nanti. Bumi ni digantikan oleh Allah dengan bumi yang lain dan bumi ni nanti akan jadi rata, ya kata Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata gunung ganang itu Allah Ta'ala akan hancur leburkan. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, bila tuan-tuan dengar saya cakap begitu, barangkali ada di kalangan tuan-tuan, okey, tak apa, hancur lebur lah. Tuan-tuan jangan cakap macam tu, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, punya takutnya pada hari tersebut. Betapa takutnya pada hari tersebut. Tuan-tuan yang pernah alami kemalangan, macam mana tuan-tuan masa kemalangan tu nak terjadi, impact tu nak terjadi. Tuan-tuan nampak benda yang tuan-tuan, orang kenderaan yang tu nak langgar sesuatu, macam mana tuan-tuan rasa? Siapa yang pernah ada pengalaman tu, ataupun kalau tuan, boleh tak tuan-tuan bayang tengok macam mana tsunami tu datang dulu, tengok orang-orang yang lagi lintang bukang tu betapa takut. Masa time tak ada apa-apa, okey. Time tak ada apa-apa, okey je. Jom lagi berenang apa semua, buka aurat, orang kafir apa dia nak kira kan. Bila jadinya benda tu tuan-tuan, tuan-tuan bayang macam ni keadaan. Jadi, hari kiamat ni nanti Allah Ta'ala nak bayangkan kat kita, dan kita ni sebenarnya, kita boleh bayangkan perkara tersebut lebih baik daripada para sahabat. Para sahabat tak pernah tengok tsunami. Kita ni tengok tsunami. Walaupun bestnya kita ni, Allah bagi chance kita tengok tsunami tu tapi kita tidak berada di situ. Melalui kamera ataupun melalui video-video yang diambil kebetulan oleh orang yang ada kat situ. Orang tu dah mati barangkali. Betul ke tidak ni, tuan-tuan? Jadi, tengok macam ni keadaan tu. Feel dia, Allah Ta'ala kata feel kan perkara tu. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan ayat ni dekat kita. Itulah sebab dia, tuan-tuan. Bukan dia sekadar nak cerita. Ni bukan temberang lah. Quran, dia no such a thing. Cerita benda tak betul tak ada. Tak ada langsung pun. Quran ni dia bukan syair. Kalau macam syair ni bolehlah mengapu. Tak apa-apa. 4 darah duduk di tepi sungai. Itu syair. Boleh. Quran tak ada, tuan-tuan. Jangan main-main. Apa yang Allah Ta'ala sebut, inilah yang akan terjadi. Inilah yang akan terjadi. Cuba tuan-tuan bayangkan. Okey, tuan-tuan tutup mata. Tuan-tuan bayangkan, rumah tuan-tuan tu hancur lebur. Rumah, kita dekat dalam rumah ni, tiba-tiba rumah kita tu hancur. Itulah satu hari tiba-tiba kena banjir ke apa ke. Bam! Kita tak tahu mana anak kita. Kita tak tahu mana isteri kita. Kalau yang perempuan tak tahu mana suami. Lepas tu, anak kecil kita, anak dara kita ada kat mana, anak bujang kita ada kat mana. Rumah kita tu hancur. Kita masing-masing menyelamatkan dia. Tutup mata, tuan-tuan bayangkan sekejap. Tu rumah tau. Itu rumah tau. Ini cuba tuan-tuan bayangkan, gunung tu hancur. Apa lagi rumah kita? Jadi, jangan main-main dengan Quran. Saya nak tuan-tuan ada feel. Dulu tak faham Quran kan? Sekarang ni dah mula belajar Quran kan? Dah mula faham kan? Janganlah sama je. Dulu tak belajar, sama. Hari ni dah belajar pun sama juga. Jangan sampai macam tu. Tak ada apa-apa beza pun tuan-tuan sekarang dengan yang dulu. Jangan macam tu. Aku yang dulu bukanlah aku yang sekarang. Kalau yang dulu, apa orang baca Quran, tak apalah, bacalah. Tapi sekarang bukan. Aku bukan aku yang dulu. Bila baca Quran, tadabbur dengan mana dia. Ini macam manalah nasib aku. Maksud itulah datangnya takut. Jadi, siapa yang takut dekat dunia, nanti insya-Allah Allah akan amankan di hari kiamat daripada ketakutan. Okay, saya nak share balik ayat tu. So nanti kita tengok apa kita boleh ambil secara teknikal. So saya consider tuan-tuan dah faham lah makna dia. Wa bussatil jibalu bassa. So wa makna dan, ini ialah kalimat apa ni, haraf. Ini ialah haraf ataf penyambung kita. Busat ni ia telah dihancur leburkan. Ia telah busat, bukan busati tau. Tapi sebab dia ada hamzah wasal selepas ni, jadi sebab itulah busat ni dia okey. Dia asal dia busats, tapi Rasulullah ajar kita baca, jangan baca busats al-jibalu. Rasulullah ajar kita baca kalau dalam keadaan ni, ta ni bubuh bari bawah supaya bacaan dia jadi lancar. Wa bussatil jibal. Jangan baca wa busats al-jibalu, salah.
Okey, so sekarang ni tuan-tuan, inilah kalimah fi'il, ya, dia fi'il madhi kan. Jadi fi'il madhi cuma masalahnya dia ni fi'il madhi yang majhul, nampak? Dihancurkan. Apa makna fi'il madhi yang majhul? Apa makna majhul? Majhul ni ertinya ialah ganti nama diri yang ada dekat dalam ni, dia bukan yang melakukan perbuatan menghancur leburkan tu. Dia ni sebenarnya ia yang dihancurkan. Itu beza antara fi'il biasa dengan fi'il majhul. Contohnya macam Ali dia memukul. Itu fi'il biasa. Ali dia memukul. Jadi si Ali tu dia rujuk pada Ali tu yang buat kerja memukul sesuatu kan. Tapi kalau fi'il majhul ni Ali dia dipukul. Nampak? Jadi dia tu rujuk pada Ali juga, tapi Ali tu bukan buat kerja tau. Dia bukan dia yang melakukan perbuatan. Bukan dia yang bedal orang. Sebaliknya dia yang kena belasah. Ali dia dibedal, Ali dia dipukul. Itu beza dia. Jadi busats tu kalau tuan-tuan tengok balik mana dia, ia dihancur leburkan apa? Ia telah dihancur leburkan. Ia tu rujuk pada siapa? Ia tu still rujuk pada Gunung Ganang. Baik. Dan ia dihancur leburkan. So ni fi'il madhi di mabni, tak payah bahaskan soal baris. So fi'il biasanya kalau dalam peringkat kedua cari ganti nama diri dia apa? Ganti nama diri dia she lah, ada P kan. She. Kemudian she tu rujuk pada siapa? Al-Jibalu, Gunung Ganang. Okey, ada tak maf'ulun bih? Maf'ulun bih tak ada. Maf'ulun mutlak ada. Ni maf'ulun mutlak di hujung nanti kan kita bahas Okey. Sekarang ni habis tuan-tuan? Ni habis Okay, al-jibalu. Al-jibalu ni gunung ganang. Inilah kalimat isim. Dia ialah isim biasa. Isim biasa dia bukan isim yang ada gelaran dan fungsi. So kalau isim biasa dia mu'rab lah. Dia mu'rab marfu' ke mansub ke majrur tuan-tuan. Dia mu'rab marfu'. Tanda marfu' dia mana? Tanda marfu' dia dhammah. Okay, kenapa dia dapat pangkat marfu'? Jawapannya kerana dia timbalan pelaku. Ini adalah naib fa'il untuk busat ni. Macam Ali dia dipukul, dia rujuk pada Ali juga, tapi Ali tu bukan pelaku kan, dia yang kena kan, Ali dia dipukul. Jadi Ali tu dia bukan pelaku tapi timbalan saja, timbalan pelaku. Kenapa kita tak panggil dia yang kena buat terus? Tak boleh sebab baris. Kalau yang kena buat tu dalam istilah Arab kan kita panggil dia maf'ulun bih kan. Maf'ulun bih tu kena baris atas. Ni baris dia ikut baris pelaku. Tapi dia bukan pelaku. Kita panggil dia apa? Pelaku lah juga, tapi timbalan saja. Itu maksudnya. Okay, kalimat terakhir basan. Basan. Wa bussatil jibalu basan. So inilah kalimat isim. Inilah isim biasa. Isim biasa dia mu'rab. Dia mu'rab mansub. Tanda mansub di fathah. Okay, kenapa dia dapat pangkat mansub? Jawapannya kerana dia merupakan maf'ul. Tapi maf'ul apa tau? Kita panggil dia maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ni maf'ul ada banyak tau. Salah satu daripadanya ialah maf'ul. Dia ada maf'ul li ajlihi, ada maf'ul yang paling banyak sekali maf'ul bih lah. Maf'ul mutlak ni ada tapi tak adalah banyak dalam Quran So apa makna maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak ni dia ulang balik kalimat isim, kalimat fi'il itu tapi dalam bentuk isim. Contohnya Ali dia pukul, sepukul-pukulnya. Dia pukul tu fi'il tapi sepukul-pukulnya tu isim. Kita panggil dia isim, kita panggil dia maf'ul mutlak kita panggil. Ulang balik kalimat fi'il tadi dalam bentuk isim masdar. Itu kita panggil maf'ul mutlak. So bahasan tu lah dia maf'ul mutlak. So terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Nanti dalam pertemuan kita akan datang kita akan bahaskan ayat yang ke-6. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Allah memudahkan tuan-tuan. Jangan lupa doakan saya, terutama masih dalam tahajud tuan-tuan. Kita kalau boleh pelajar Al-Furqan ni semualah kena rajin tahajud. Tuan-tuan jangan ikut macam ustaz dia. Ustaz dia tak rajin sangat. Ustaz dia sebenarnya nak tumpang anak-anak murid dia tuan-tuan. So tuan-tuan kalau tahajud jangan lupa doakan saya. Mudah-mudahan saya ni dipermudahkan Allah untuk jelaskan pada tuan-tuan dan tuan-tuan mudah untuk faham. Dan jangan lupa doakan saya rajin tahajud juga. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.